Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, saya Cikgu MK bersama dengan Arif dan ini adalah tugasan Arif untuk persediaan untuk pensijilan GCL L2 dan juga permohonan untuk final. Dan pada kali ini Arif akan berkongsi dengan kita bagaimana untuk kita menggunakan fungsi Google Calendar dan satu lagi tugasan iaitu bagaimana kita nak jadikan Google Keep ni salah satu aplikasi penting sebagai gerak kerja kita. Mungkin kita sebagai guru ataupun mungkin kita sebagai pelajar. Dan tanpa melengahkan masa lagi, mungkin Arif akan mulakan mengenai siapa diri Arif dan sebagainya, dan seterusnya Arif akan bentangkan tajuk, kedua tajuk pada kali ini. Dipersilakan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah saya diberi ruang dan peluang, jadi saya memperkenalkan diri saya sedikit. Nama Muhammad Arif Irhad Idris dan saya adalah merupakan seorang bekas pelajar di Kolej Komuniti dan sebenarnya tujuan saya untuk mengambil persediaan antarabangsa kali ini kerana saya suka dan sangat teruja untuk meneroka secara lebih mendalam dan eksklusif berkaitan dengan apa yang kita boleh belajar di dalam aplikasi-aplikasi Google. Jadi seperti yang Cikgu MK maklumkan tadi, saya akan bentangkan pada permohonan saya untuk level 2 pada kali ini iaitu Google Calendar dan Google Keep. Jadi saya minta izin untuk share screen dulu. Dan biasa. Sekejap Okey, sekarang nampak tak slide saya? Saya punya screen boleh nampak jelas tak Cikgu MK? Boleh nampak ke? Nampak Arif? Okey, terima kasih Cikgu. Okey, kita mulakan dulu. Saya akan bermulakan dengan perkongsian berkaitan dengan tajuk pertama iaitu Google Calendar dan saya ada beberapa tugasan di dalam tajuk berkaitan Google Calendar ini. Saya perlu buat adalah mari saya tunjukkanlah apa tugasan yang perlu saya buat. Okey, ini dia Okay, sekejap saya zoomkan supaya cikgu-cikgu boleh nampak dan para penonton tuan-tuan dan puan nampak lebih jelas. Jadi saya ada dua task yang perlu disiapkan iaitu perlu menetapkan 30 minit bertemu janji untuk slot selepas sekolah untuk tutorial. Dan juga saya akan kongsikan link yang saya buat untuk saya punya temu janji untuk program sekolah tu kepada rakan-rakan guru yang lain ataupun yang memang berada di dalam jawatan kuasa tersebut. Okey, jadi mula-mula sekali kita akan masuk kepada Google Calendar. Cara nak pergi kepada kalender, cara yang sangat-sangat mudah dan selalu saya tekankan iaitu di bahagian tab baru atau new tab. Ada 9 titik bertindih di sebelah kanan ataupun waffle button yang akan menunjukkan aplikasi Google. Jadi kita kena cari perkataan kalender atau Google Calendar dan ikon dia adalah 31 lah. Okey, biasanya satu bulan ada 31. Jadi dia tulis kat situ ada ikon yang mudah untuk kita cari. Okey, jadi klik pada kalender. Okey. Klik kat situ. Sekejap. Internet hari ni dia slow sikit Kalau pagi-pagi ni memang tak laju macam malam. Tapi kita kena sabar dalam bulan puasa ni. Okey. Jadi
Tugasan saya tadi kena buat 30 minit untuk temu janji satu program selepas sekolah. Slot untuk temu janji 30 minit tadi. Jadi macam mana kita nak siapkan untuk slot temu janji sama 30 minit tadi. Okey, sekejap saya nak tukar akaun takut clash. Selalu saya pakai kau ni. Yang lain-lain tu untuk backup je. Okay, sekejap Okay, alright. Saya besarkan paparan. Jadi, cara untuk kita buat slot appointment, kalau perasan di sebelah kiri, ada butang create. Okay, ada butang create. Klik dekat situ. Dan pilih bahagian appointment schedule. Dan untuk pengetahuan tuan-puan dan juga cikgu-cikgu sekalian dan pendidik, untuk fungsi appointment schedule, kalau saya silap salah betulkan balik Cikgu MK, untuk fungsi appointment schedule ni ada di dalam account fundamental ataupun yang berbayar macam education dan account MOE dan EDD dan sebagainya under education EDU tu adalah. Tapi setahu saya yang Gmail biasa, akaun yang selalu kita guna tu yang cuma 15GB, dia tak ada fungsi appointment schedule. Okay. Jadi tuan-puan boleh tengok fungsi dia di sebelah kiri pada button create ini dan klik pada appointment schedule lah. Jadi saya akan tetapkan untuk bahagian temu janji ni dan mula-mula sekali kita kena masukkan tajuk dia. Jadi saya namakan dia sebagai program peningkatan prestasi. Contohnya lah sebab tugasan dia kata program lepas waktu sekolah. Jadi tak tahu nak letak apa. Jadi idea dia adalah letakkanlah apa-apa nama program kita di sini. Dan dekat bahagian appointment duration ni adalah jangka masa kita punya temu janji tersebut. Okey, kat sini dia dah letakkan sejam. Tapi tadi ikut pada tugasan yang pertama, perlu ditetapkan selama 30 minit. Pilih 30 minutes. 30 minit sahaja. Dan ada fungsi-fungsi lain iaitu general accessibility. Maknanya kita boleh letakkan pada kalender kita, pada kalender untuk akaun yang sama. Cuma untuk fungsi ni saya tak berapa nak familiar sangat, tapi mungkin untuk sebagai reminder lah kan, macam notifikasi ataupun tempoh masa untuk kita punya temu janji untuk program yang akan dijalankan di sekolah kita. Okay, jadi boleh pilih kat sini dan macam biasa dia lebih kurang macam fungsi yang ada dalam event di kalender. Cuma bezanya di appointment dan kalender cuma yang biasa sajalah dan setting dia ada dekat sini. Okay, dekat sini inilah dia bagi tahu sama ada kita nak berulang-ulang kali untuk dia punya notifikasi ni berulang atau tak ataupun sekali saja. Saya pilih not repeat lah. Dan kalau saya ambil not repeat ni dia minta kita pilih tarikh dan masa dia. Jadi macam saya cakap tadi lah, kalau katakanlah kita punya appointment tu perlukan dia punya notifikasi dia berkali-kali, berulang kali, kita boleh pilih repeat weekly ataupun secara harian. Satu minggu tak silap weekly ni secara harian lah, maknanya Isnin sampai Ahad, maknanya seminggu dalam satu tempoh masa yang kita nak. Okey, jadi saya ambil not repeat ni, lepas tu pilih tarikh. Okay, contoh katakanlah program ni akan berlangsung berjalan pada minggu depan sebelum raya. Contohnya saya ambil Selasa 18 dan akan bermula pada jam mula pukul contohnya saya ambil 11 hingga 1 petang lah.
Okay, kita ambil 3 jam je lah Jangan lama-lama sangat cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan. Sebab bergantung pada setting yang kita mahukan lah. Ini kita perlu buat manual. Dan untuk time zone ni memang dia dah letak secara automatik. Dan kalau perasan dekat bahagian bawah ni dia ada perkataan add to date. Add a date maknanya kita boleh tambah lagi berapa banyak tarikh selain daripada sehari. Kadang-kadang untuk temu janji ni, kalau macam saya lah kan, bukan saya lah, saya ambil yang dekat ayah saya, kena pergi klinik, balik wang pun, mungkin 2 bulan sekali atau sebulan sekali contohlah. Jadi, dekat sini lah fungsi dia yang sangat penting untuk mengingatkan kita bahawa kita bertemu janji itu pada hari sekian-sekian. Contohnya saya ambil tarikh yang berbeza sikit yang lain. Kita nak buat program ni selama 2 hari tapi tarikh yang berbeza. Saya nak ambil bulan depan pada buka naik sekolah bila tak ingat. Okay, contoh dia ambil 15 hari bulan dan dia minta kita pilih masa dekat sini. Sebab tu keistimewaan kalender selain daripada kita boleh masukkan link Google Meet, kita boleh invite rakan sahabat kita dalam satu sekolah, institusi yang sama dan kita boleh masukkan notifikasi. Okey, contoh katakanlah yang ni saya letak pukul 8 hingga jam tak nak lama-lama sampai pukul 11.30. Dan kita boleh tambah berapa banyak tarikh dan masa untuk temu janji mengikut program yang kita akan lakukan di sekolah. Selepas itu, kalau perasan ada schedule window. Okey, yang fungsi baru ni saya jarang familiar sebab dulu dia tak sama dengan kelebihan fungsi yang ada sekarang. Jadi untuk Windows schedule ni dia kata berapa banyak appointment yang boleh diterima dan dia ada had dia lah untuk maksimum berapa hari dan berapa jam. Bermula masa daripada pukul 11 sampai pukul 1 tadi ni boleh diterima untuk tempahan temu janji program ni sampai berapa jam. Kalau saya salah betulkan Cikgu MK. Sebabnya adalah fungsi baru dan saya pun baru nak belajar. Jolok kalau saya tak betul atau rotan. Okey, untuk maximum time ni katakanlah dia mengikut hari. Contohnya saya ambil katakanlah dia mula minggu depan 18 hari apa kita pilih Selasa kan. Dia mula Selasa. Contohnya tempoh dia ni saya hadkan dia bermula daripada hari ni berapa hari bulan saya tak ingat. Sekejap saya tengok balik 15. Okey. Contohnya bermula hari ni 1, 2, 3. Okey, maknanya 3 hari lah kalau kita tak nak 60 hari ni kita boleh letakkan 3 hari. Jangan lupakan tik pada bahagian checkbox yang di sebelah kiri. Sama juga untuk masa ni. Tadi maksimum kan. Maksimum ni atas lah. Minimum ni kurang sikit. Okay. Dia kata before the appointment start. Before tu selepas saya tak tahu sangat tapi saya pun mau nak belajar-belajar. Okay, yang ni untuk berapa jam, katakanlah saya ambil 2 jam. Jangan lupa tik pada bahagian kotak yang disediakan. Lepas itu kita ada book appointment setting. Dekat sini dia akan bagi tahu buffer time. Okay, antara masa yang kita nak buat temu janji dan sebelum tu. Kadang-kadang kan orang nak buat appointment ni dia akan tempah mungkin sehari 2 hari awal kan. Jadi kita boleh masukkan dan tetap di setting inilah. Okay, buffer time ni katakanlah saya tikkan dia. Contohnya saya ambil anggaran masa tu dia boleh letak berapa jam dan berapa minit lah. Ada pilihan jam dan minit untuk buffer time ini. Okay,
between appointment slot. Contohnya saya ambil 25 minit. Okay, tak nak 26, 25. Lepas tu maksimum booking per day maknanya berapa hari pula sehari, berapa orang yang boleh book kita punya slot untuk program ni. Katakanlah kita ada buka satu booth di sekolah, ada buka pameran. Lepas tu kita nak anak-anak pelajar kita, anak murid, dia boleh datang ke booth tu mengikut hari-hari yang kita akan tetapkan dan dia boleh daftar melalui booking slot appointment ini. Okey, contohlah kalau saya tik ni default dia 4. Okey, tapi hari tu yang datang ramai-ramai tu anggaran ni dalam 15 orang. Jadi saya ambil setiap hari yang boleh daftar dalam satu masa atau sehari tu adalah 10 orang. Tak 10. Dia boleh set manual ataupun dia ada macam button laras atas bawah macam aircon tu kan, boleh letak 16. Boleh setting dekat sini ya. Okey, seterusnya untuk bahagian kalender ni boleh pilih sama ada kita punya appointment ni nak masuk dekat bahagian kita punya kalender secara personal ataupun kalender daripada Google Classroom atau orang lain punya kalender lah yang dikongsikan, yang di-share kepada kita. Macam saya ada 3 kat sini. Jadi saya ambil yang personal sahaja. Boleh pilih mengikut kesesuaian yang diperlukan. Dan seterusnya kita boleh warnakan kita punya appointment untuk bahagian program ini. Katakanlah tak berkenan dengan warna yang dia dah bagi default tu, boleh tukar yang lain ikut sedap mata memandang dan cita rasa cikgu-cikgu dan tuan-tuan puan-puan sekalian. Contoh saya pilih warna merah, tomato. Jadi dia tukar warna daripada biru jadilah warna macam tomato. Lepas tu jangan lupa bila kita dah puas hati dengan semua setting yang ada, boleh pilih bahagian next, klik pada next di sebelah kanan. Dia akan pergi kepada setting yang seterusnya iaitu page photo and name. Kita boleh pastikan akaun yang kita buat untuk bahagian appointment ni adalah diri kita sendirilah. Macam ni dia kata show identity. Maknanya nanti untuk orang yang nak buat appointment slot tadi ni, nak booking untuk program peningkatan prestasi untuk sehari, jadi boleh 10 orang. Dia akan nampak siapa owner yang create untuk appointment slot kalender ni. Contoh macam saya ada akaun saya lah, atas saya punya nama Arif Irhan. Jadi ikutlah kepada nama di bawah akaun cikgu, contoh MOE, EDD dan akaun EDU yang lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh masukkan alamat dan conference. Yang bestnya kita boleh letak link daripada Google Meet. Okey, macam mana cara dia? Dia kata, will you like meet in person? Kita nak jumpa orang ke tak? Daripada menggunakan phone ataupun video conference. Zaman sekarang ni, kita punya temu janji dah boleh jumpa berdepan-depan, face to face, bertentang mata. Tapi contohnya lah, kawan kita seorang daripada Kedah, ada daripada Johor, kita dekat JB. Kita di Selangor. Jadi macam saya, ada kawan saya yang duduk Kuala Terengganu, ada yang duduk Jertih, ada yang duduk di Pendang. Jadi macam mana saya nak buat temu janji untuk perjumpaan dengan mereka secara online menggantikan bersemuka. Jadi ketika zaman PKP dulu, PKPB COVID-19, banyak menggunakan fungsi ni. Jadi klik pada how and to meet. Dia ada beberapa pilihan untuk kita sendiri pilih. Kita boleh pilih mengikut kesesuaian. Dia kata kita boleh add link daripada Google Meet. Nombor 2, kita boleh letak location macam mana. Kata apa, nak jumpa dia di mana lah. Bukan macam mana. Tempat untuk kita berjumpa dengan rakan-rakan kita untuk buat temu janji. Jadi
Yang ketiga menggunakan nombor telefon. Kita boleh masukkan kita punya nombor phone. Contoh saya klik pada phone call. Jadi dia kata the person making appointment provide to phone number. Maknanya orang yang nak buat temu janji, dia kena menggunakan nombor telefon dia lah. Nombor telefon tu bukan daripada luar negara, daripada Malaysia, satu negara dengan kita. Okey, yang ketiga jadi phone call. Yang kedua saya cuba klik pada person meeting. Maknanya kita kena masukkan alamat yang kita nak berjumpa dengan rakan-rakan kawan kita tadi. Contoh, kita ada buat kursus bersama dengan panitia bahasa Melayu, bahasa Cina dan semua panitia dekat sekolah kita. Tapi kita nak masukkan alamat dia. Contoh katakanlah tempat dia IPG Bahasa Melayu. Saya contohlah. Tempat seminar tu di Dewan di IPG Bahasa Melayu. Jadi saya pilih IPG Bahasa Melayu. Jadi nampak tak? Alamat penuh dia dah keluar dekat bahagian lokasi. Location dia dah ada di sini. Okey, itu pilihan yang kedua. Dan yang terakhir dia kata to be specific later. Maknanya kita boleh masukkan tempat yang kita nak jumpa dengan dia tu secara manual, bukan menggunakan tiga cara atau fungsi yang diberikan tadi. Contohnya saya pilih atas kali ini Google Meet. Dia akan bagi satu link khas untuk kita buat slot untuk program inilah. Dia ada cakap meet link generate after booking. Maknanya dia kena isi dulu kita punya maklumat untuk temu janji, barulah dia akan dapat satu link khas untuk dia masuk kepada program secara atas talian ini. Okey, kalau saya pilih bawah sekali tu dia akan keluar yang sama sebab daripada awal tadi dia suruh pilih mana yang kita nak. Sebab yang nan ni ataupun tidak ada tempat yang khas yang sesuainya untuk di sekolah. Mungkin di satu tempat yang sama yang kita selalu berjumpa dan selalu bermesyuarat, dan kita boleh pilih yang pilihan bawah sekali. Okey, itu yang kedua. Yang seterusnya bahagian deskripsi atau description panjang lebar. Saya panggil dia sebagai tempat untuk kita menulis maklumat dan fakta. Maknanya kita boleh letakkan apa-apa saja maklumat yang nak untuk kita punya appointment ini. Tapi saya tak nak masuk sebab maklumat yang saya dah letak depan hari ni pun dah cukup dah. Kalau kita nak masukkan contoh ni di bahagian deskripsi ni, contoh katakanlah ada buku program ke, dan ada manual panduan, dan untuk panduan rujukan ahli-ahli mesyuarat boleh masukkan di bahagian attachment. Kat sini tak ada attachment, kena tulis sahaja. Boleh dia boleh attach maklumat lain daripada Google Doc ke Google Sheet melalui link sahajalah. Dia tak boleh upload. Okey. Lepas tu seterusnya booking form. Ni ibarat macam kita buat satu RSVP kan. Orang kata macam kita sediakan satu borang untuk orang yang nak booking kita punya slot itu berjaya untuk menempah dia punya masa dia lah. Okay, dekat bahagian maklumat booking ini. Okay, contoh katakanlah kita nak minta dia masukkan nama penuh. Ni semua yang dia bagi secara wajib. Maknanya sesiapa yang nak dapatkan slot ini, dia perlu isi dulu maklumat nama penuh, nama pertama, nama kedua dia. Dia kena masukkan dia punya alamat email dengan nombor telefon. Okey, katakanlah kalau nampak perasan dekat sebelah setiap perkataan tu ada bintang kecil, maknanya adalah wajib diisi atau dijawab lah. Okay, kalau phone number ni nampak tak? Dia ada pensel iaitu edit. Okay, saya klik kat situ. Dan di bahagian maklumat atau item ni kita boleh tukar. Okay, kalau phone number ni kita tak nak pilih,
boleh ambil yang custom item. Maknanya kita boleh masukkan soalan apa yang kita nak minta orang yang nak booking kita punya slot tu, dia boleh dapatkan maklumat yang kita mahukan lah. Maknanya kita nak je isi tapi kita nak letak soalan kita sendiri. Maknanya kita tak nak soalan tu yang Google dah bagi. Macam 4 soalan wajib tadi tu memang nak buat macam mana dah ada dah lah dalam slot booking ini. Tapi untuk phone number ni atau nombor telefon, dia bagi pilihan sama ada nak pilih yang asal, nak kekalkan yang nombor phone tadi, ataupun nak masukkan maklumat-maklumat lain. Contoh, selain daripada nombor telefon, nama penuh, kita nak detail apa lagi. Okay, saya masukkan satu Contohnya, anda ke anda berasal dari mana soalan dia, dari mana. Okay, lepas tu jangan lupa sama ada soalan yang kita masukkan sendiri, yang kita pilih, yang kita custom tadi, yang kita masuk ini, dia wajib jawab ke tak. Kalau tak, jangan tik pada required. Kalau ia perlukan untuk orang yang akan datang untuk slot kita punya program ni, wajib jawab, klik pada required dan klik save. Nanti dia akan tambah dari semasa ke semasa lah mengikut cita rasa soalan yang kita nak tambahkan nanti. Okey. Lepas tu dekat bawah tu dia ada cakap required email verifikasi. Maknanya setiap kali ada sahaja anak murid pelajar kita ke atau guru-guru atau kawan sahabat kita yang mengisi borang untuk tempahan program ini, slot mereka, kita akan dapat notifikasi di dalam email setiap kali mereka buat registration, pendaftaran baru. Kalau nak tik, kalau tak nak abaikan. Okey. Dan yang terakhir iaitu untuk bahagian confirm booking dan juga peringatan atau reminders. Dia kata daripada kalender, dia ada dua pilihan untuk tempahan ni disahkan. Okey. Contohnya dia kata kalender invite, you and the person made the appointment. Maknanya kita dan orang yang mengisi borang untuk tempahan slot itu, dia akan dapat notifikasi confirm daripada kita melalui email. Daripada kita owner ni di email dia lah. Dan dia akan masuk juga di bahagian kalender. Satu lagi, dia ada khas khusus untuk peringatan appointment di email sahaja. Kalau kata kalender pun dah cukup, email dah tak perlukan, dah tak nak, dah tak payah, boleh antik lah. Jadi secara automatik cuma dia akan hantar notifikasi melalui email dan dia akan masuk kepada kalender. Maknanya dia akan hantar di dua tempat lah, email dan juga di Google Calendar beliau. Okey. Kalau pilih email reminder untuk peringatan email ni, kita boleh letakkan sama ada dia akan dapat pengesahan tu sejam awal, sehari awal dan beberapa minit awal lah. Okey, boleh letak di sini. Lepas tu dah puas hati, klik pada save dan jangan lupa selain daripada sekali peringatan, kita boleh masukkan banyak kali dan berkali-kali lah. Sama juga macam event di kalender. Okey, klik save. Okey, saya klik save lepas tu dia akan buat satu kalender khas untuk slot booking kepada program ini tadi. Nampak kan hasil dia? Bukan main panjang setting dia dan yang terbaru memang banyaklah setup yang perlu kita tengok dan belajar. Tapi ini satu pengalaman atau perkara ilmu yang baru saya nak belajar. Sama-samalah kita tengok fungsi yang ada pada Google Calendar, iaitu appointment, schedule ataupun untuk kita tetapkan temu janji. Okey, lepas tu yang kedua, saya nak tunjuk macam mana nak sharekan, nak berkongsi kepada
collect ataupun rakan-rakan sekerja kita dan sesiapa sahajalah yang nak buat tempahan untuk slot program peningkatan prestasi tadi. Okey, cara dia adalah pergi balik pada tarikh slot untuk program ni tadi. Lepas tu kalau perasan ada perkataan share, ada button share, klik kat situ, tuan-puan klik saja. Dia akan ada dua pilihan. Satu, link dan satu lagi embed website. Embed ni sesuai untuk yang ada Google Site dan yang ada website sendiri. Website nama yang kita reka, yang kita beli menggunakan domain dan sebagainya lah. Tapi yang sesuainya untuk Google Site pun boleh tapi ramai yang ambil untuk link ni lah. Saya akan fokuskan untuk fungsi pada untuk link sahaja. Okey. Dia kata what do you share? Maknanya kita nak kongsi untuk orang ni apa? Kita nak kongsi pada orang ni link yang mana satu, apa fungsi dia? Fungsi link yang apa? Yang mana satu? Dia kata appointment schedule. Semua untuk kita punya appointment booking slot tadi kita boleh kongsikan dengan cara klik pada atas kali ni, pilihan atas ni ataupun kita nak kongsi nak sharekan cuma untuk kita punya program peningkatan prestasi sahaja. Maknanya untuk schedule appointment ni, contohnya nak tengok hasil dia, klik pada preview. Dia kasih kita tengok dulu sebelum nak share tu. Ini fungsi yang ada hanya untuk owner sahaja, untuk orang yang buatkan untuk slot booking appointment sahaja. Okey, dapat tak? Kalau pilih untuk semua booking appointment yang telah kita buat dalam Google Calendar, dia akan keluar macam ni. Maknanya bila orang klik saja pada kita punya appointment temu janji untuk mengikut tarikh tadi, dia akan keluar beginilah. Okey, paparannya macam ni. Okey, itu pilihan pertama. Yang kedua, untuk single booking page ni untuk appointment program atau aktiviti tertentu sahaja. Contoh yang ada dekat kalender saya sekarang ni untuk program peningkatan prestasi. Kalau kita ada buat 2-3 senarai yang lebih banyak lagi, dia akan keluar dekat bawah tu lah di pilihan untuk single booking page. Kalau nak tengok paparan rakan sahabat kita untuk cikgu-cikgu lain tengok, saya akan bukakan satu tab baru. Lepas tu kita tengoklah hasil dia. Saya guna akaun lain lah. Tak nak yang sama, nanti takutkan nanti dia keluar lain pula. Saya gunakan akaun mana ni? Yang sama contohnya kalau saya yang nak buat temu janji untuk program peningkatan prestasi ni, saya boleh pilih masa mengikut hari yang ada. Contoh dekat sini 18 hari bulan ni ada untuk pukul 11 dengan 11.55. Hari lain belum ada lagi lah. Macam saya bagi tahu tadi, setting ni boleh ubah mengikut kesesuaian kita. Betul, saya ambil pada 18 hari bulan pada jam 11.55 pagi. Selepas itu, sesiapa yang nak buat temu janji program pada pukul sekian pada waktu tersebut, dia akan isi nama penuh dia lah. Nama pertama, surname dia, nama kedua dia punya email, nombor telefon dan soalan lain yang kita masukkan tadi, dan dia klik pada book untuk dia tempah masa ini. Kalau seorang dah tempah masa tu, orang lain dah tak boleh nak cop dah. Okey. Contoh katakanlah saya cuba isi satu contoh untuk semua tengok hasil dia macam mana. Katakanlah saya nak tempah untuk masa ni bagi kawan saya lah, pihak rakan saya satu sekolah contohnya. Email ni tukar, nak ambil email yang satu lagi nak tunjukkan kepada
cikgu-cikgu sekalian dan tuan-puan, macam mana untuk appointment slot kepada program ni dia berfungsi dan berjalan Contohnya saya masukkan nombor yang ada pada kawan saya ni dan jawapan dia. Lepas tu dah masuk semua maklumat yang diperlukan untuk booking masa ini, klik pada tempah atau book. Bila saya klik pada book untuk tempah masa yang ada ni, dia ada kata dah confirm. Kita ambil pada masa jam 11 hingga 11.30 pagi pada hari Selasa hadapan 18 hari bulan 4. Okey, dia kata nak tukar ke daripada hari lain ke tarikh lain sekian-sekian. Kalau nak tukar pada tarikh yang kita dah pilih tadi tu, klik pada cancel appointment. Okey, kalau tak, klik close sajalah. Kita dah sahkan pada hari Selasa jam 11 pagi. Kita ambil masa tu untuk kita berurusan dalam program peningkatan prestasi. Okey, itu untuk tugasan berkaitan dengan Google Calendar. Okey, yang seterusnya saya teruskan dengan tugasan yang kedua dan terakhir iaitu Google Keep. Okey, sebelum tu saya nak tengok apa saya punya tugasan and the task yang perlu dibuat untuk Google Keep. Okey, apa yang kita boleh belajar untuk tugasan ni? Okey, yang pertama dikata kita perlu buat satu senarai nota atau nota list lah, senarai nota yang bertajuk to do. Masukkan 3 elemen atau 3 item yang diperlukan. Okey, yang ketiga, ni task pertama, kita kongsikan senarai yang telah lengkap, yang dah siap tadi tu, senarai lengkap kepada rakan kita dan siapa sajalah. Okey, yang keempat, kita buat satu notifikasi untuk membuat peringatan kepada kita dan rakan yang kita kongsikan nota tadi tu supaya dia tahu, oh hari ni ada tugasan ni lah, kena buat pukul berapa sekian dan notifikasi tu dia akan keluar bila kita setkan pada tarikh dan masa yang kita mahukan, yang kita dah tetapkan. Okey, cara dia sama juga macam nak masuk kalender tadi. Pergi kepada new tab, masuk pada tab baru. Pergi kepada 9 titik waffle di sebelah kanan. Di sebelah kanan waffle ni. Lepas tu klik pada Google Keep dan dia punya ikon ni mentol. Okey, ingat ikon mentol, ingat mentol, Google Keep. Ingat Keep adalah mentol. Jadi klik pada Keep atau Google Keep. Okey, sekejap dengan loading. Okey, saya tukar kejap saya punya account. Tukar account dulu. Okey. Boleh nampak kan paparan saya punya Keep ni, Cikgu MK? Boleh nampak tak? Okay, nampak. Jelas. Okey. Okey, terima kasih. Saja nak bagi Cikgu MK. Takut saya cakap sorang-sorang dekat. Ada tu communication lah sikit. Alright. Jadi okeylah kalau begitu, nampak. Saya teruskan untuk saya buat tugasan berdasarkan 2 task tadi tu. Saya kena buat satu senarai semak ataupun senang cerita kegunaan Google Keep ni kita boleh selaraskan mengikut senarai yang kita nak beli. Contohlah zaman sekarang ni terkenal dengan buat senarai guna tangan. Okey, kita buat list tu guna pen. Jadi untuk mengelakkan daripada kita membazir duit beli pen banyak color dan warna, apa kata kita gunakan dengan teknologi yang baru secara AI, artificial intelligence apa semua itulah, saya susah nak sebut payah sikit tapi tahulah maksud dia.
kita ubah daripada kaedah yang biasa atau tradisional yang sebelum ini kepada secara online menggunakan kit ni sebenarnya tuan-tuan, cikgu-cikgu sekalian dan semua penonton. Maknanya kita bertukar kepada yang lama pada yang baru, cuma tapi senarai dia itulah yang lebih kurang sama macam kita catik dengan pen. Jadi katakanlah situasi untuk tugasan kit ni, saya nak bagi satu gambaran bahawa contohnya kita sebagai suami atau ketua keluarga sebagai ayah nak beli barang-barang bahan keperluan untuk buat kuih raya. Lagi beberapa hari lagi kan nak sambung Aidilfitri, sama Hari Raya Aidilfitri ni. Jadi anak kita pula kata ayah nak beli barang-barang nak buat kuih ni, nak prepare buat 2-3 jenis kuih. Jadi apa kata? Okay, kita sebagai ketua keluarga dan ayah yang hebat dan hero dalam keluarga, tukarkan nota kita tu kepada yang lebih selamat, dan jika nota hilang, kita terpaksalah kena buat senarai baru. Jadi di telefon masing-masing pun boleh download juga Google Keep dan boleh menggunakan kaedah yang sama yang saya tunjukkan ni. Okey, contohnya lah. Kita nak buat senarai bahan kuih raya. Jadi cara nak buat senarai semak kuih raya tadi tu, bahan keperluan dia, pergi dekat atas sekali ada ikon tick ataupun checkbox. Okey, dan klik kepada ikon tersebut. Dan dia akan keluar dua bahagian atau dua perkara, iaitu tajuk dan juga senarai yang kita nak masukkan. Okey, saya masukkan tajuk dia sebagai bahan kuih raya. Okey. Dan saya akan bagi beberapa tips and trick lah yang tak ada dalam tugas saya sebagai ilmu tambahan untuk kita juga sama-sama belajar. Okey. Dah masuk tajuk, masukkan senarai dia. Okey, selalunya kuih raya, apa bahan yang kita nak beli? Contoh mentega. Okey, mentega. Gula, kena ada 2-3 kampit. Lagi apa? Coklat cair tu kan, ataupun panggil apa tu? Coklat moist kan. Okey, coklat cair. Dan seterusnya lah. Okey, untuk senarai kuih raya ni, kita boleh masukkan lebih daripada 2 dan ke atas. Dia tak semestinya masuk 3 untuk pengetahuan semua. Dia bukan senarai ni boleh masuk cuma 3 untuk 3 senarai dia. Tak. Sebenarnya boleh masuk lebih daripada 4 dan ke atas. Contoh katakanlah tak nak buat untuk saudara nak beli kuih raya, nak beli barang keperluan harian kat pasar, kat supermarket, dekat Giant, bila pun boleh. Sebab sekarang ni kalau kita nak tulis, rasa macam lama sangat nak tunggu kan. Dah boleh siap 2 minit jadi 20 minit. Jadi kurangkan kita membazir masa dan lengkapkan nota ataupun kita punya senarai untuk beli barang di Google Keep dengan lebih cermat dan boleh jimatkan kos dan kita punya duit tu boleh janji selamat untuk gunakan pada masa depan. Okey. Nak buat berapa banyak senarai pun boleh, macam saya cakap tadi, selain daripada yang ada ni, kita juga boleh letakkan notifikasi macam tugasan tadi. Kena letakkan dia punya reminders tadi. Kita boleh kongsikan juga nota yang kita buat ni kepada orang lain. Contoh untuk situasi kuih raya ni, boleh kongsikan kepada akaun Gmail anak kita, isteri kita, anak angah alung. Kalau ada 2-3 orang yang nak buat kuih raya, minta dia orang mereka punya email masing-masing dan kita boleh jadikan mereka sebagai collaborator untuk edit nota dan sebagainya. Okey, kita juga boleh letakkan warna dan background.
Dulu cuma ada warna sahaja. Sekarang ni dia dah tambah yang baru, add-ons yang terbaik punya. Kita boleh masukkan juga background melalui gambar. Kita juga boleh letak gambar, kita boleh upload ataupun boleh cari di bahagian Google Search. Yang seterusnya kita boleh archive. Archive ni kita nak simpan nota kita dekat satu tempat. Nanti bila kita nak, kita perlukan, kita betul-betul nak rujuk, barulah kita masuk balik kepada bahagian nota utama. Okey, nanti saya akan terangkan 3 titik ni. Sekarang ni saya nak kongsikan, saya nak sharing, pairkan saya punya nota ni untuk orang lain atau dalam keluarga kita, anak-anak dan isteri lah. Contohnya, katakanlah saya nak kongsi pada anak saya. Okey, cara dia pergi dekat bahagian sebelah kiri, ada ikon gambar orang dan plus. Okay, klik kat situ atau nama dia adalah collaborator, dan masukkan dia punya email penuh, jangan yang separuh je. Maksudnya ada sekali dengan @gmail.com. Okey, contohnya ini email anak saya. Okey, saya masukkan yang penuhnya, masuk email yang ada ni. Okey, saya bagi 2 email lah. Lepas tu, kalau dah masukkan penuh dia punya alamat email, pergi dekat bahagian hujung kanan ada tanda right, ada tick, klik kat situ. Dan secara automatik dia boleh kesan kita punya profil ataupun anak kita punya email. Saya masukkan satu lagi, iaitu ni akaun anak saya yang nombor 3, contoh dia lah contoh situasi. Lepas tu klik pada button right, okey, tanda right di sebelah kanan ujung, dan nanti secara automatik dia dapat kesan email yang kita masukkan tu ada gambar profil ke tak, hilang ke, ada ke tak ada. Dia tahulah kan, sebab email yang kita masuk tu penuh. Yang sekali dia ada nama domain, dia ada yang @MOE, @Gmail yang akaun biasa, @EDD ke, dan nama kita punya domain sendirilah. Masukkan yang penuh, dapat masukkan semua kita punya rakan kolaborasi dalam satu nota tadi. Klik pada bahagian save sebelah kanan bawah. Klik pada save, dan kalau perasan sudah ada rakan kongsi menggunakan email melalui nota yang sama. Senang kan? Senang ni tak susah pun. Cuma mungkin ada yang baru tahu, kita belajar sama-sama. Walaupun saya dah tahu, kita pun nak tahu juga ilmu yang berkaitan dengan Google Keep, dan saya tak pernah explore. Okey, kalau perasan saya klik pada tempat lain, kenapa nota ni pergi ke bawah? Kenapa nota yang saya buat semalam ni, yang tudu ni kan, yang saya letak ada gula semua ni, dia ke atas. Sebab saya pinkan nota ni sebagai perkara penting. Nota sangat penting untuk saya rujuk untuk masa akan datang, dan sekarang ni lah yang penting. Okey, contohnya saya nak pinkan nota untuk barang keperluan kuih raya ni. Okey, kalau perasan dekat sebelah kanan ada pin button ataupun ada pin nota. Okey, klik kat situ pada ikon pin, dan secara automatik nota daripada bawah dia akan jadi ke atas. Sebab kita dah pinkan nota tu sebagai important. Okey, seterusnya. Untuk tugasan yang ketiga, kita nak buat notifikasi. Notification pada nota yang kita dah siapkan bersama rakan kolaborasi. Okey, cara dia, pergi dekat sebelah hujung kanan, ada ikon loceng, klik dekat situ, ataupun nama lain dia, reminder me. Okey, reminder atau notifikasi. Okey, kalau perasan, Google ni dia bijak tau. Okey, dia tahu kita punya senarai ni nak jadikan dia untuk peringatan bila. Dia ada bagi cadangan lah, suggestion, cadangan-cadangan untuk kita masukkan peringatan ni hari ni, pukul berapa, besok, minggu depan. Nampak tu, set sekali dia bagi tarikh dan masa dia. Kalau kita tak nak
apa yang Google dah bagi, yang Google dah cadangkan pada kita ni nak setkan secara manual, secara manually tadi ni, klik pada bahagian select date and time. Ada perkataan date and time, klik. Dan kalau perasan, okay, dia ada keluar 3 pilihan. Dia bagi 3 pilihan pada kita. Satu tarikh, satu masa. Nombor 3 adalah untuk kita ulang ataupun kita tak perlu ulang untuk notifikasi ini. Contoh untuk tarikh ni saya tak nak untuk hari ni. Saya nak pilih tarikh lain. Contoh saya nak beli bahan-bahan ni, barang ni dekat Giant besok. Saya letak 16 hari bulan Ahad besok ceritanya. Lepas tu dia punya masa ni pun ada juga cadangan daripada Google pagi, petang, malam. Dia siap bagi tahu okey, morning pukul berapa boleh. Okey, pukul berapa kita nak pergi dan sebagainya lah. Jadi kalau tak nak cadangan masa yang diberikan oleh Google tadi, klik pada bahagian bawah iaitu customize. Kita nak pilih masa kita sendiri, tapi saya ingatkan untuk dia punya format masa tu dalam 24 jam. Jangan tulis pukul 2, dia ingat pukul 2.30 pagi. Kalau kita letak 4.30, dia ingat 4.30 pagi. Jadi kena berhati-hati di sini dan awas, beringat berjaga, sentiasa mengingati antara satu sama lain bahawa untuk format masa ni dalam formasi 24 jam. Contoh, saya nak pergi beli besok petang. Jadi saya pilih bukan pukul 2.30, saya ambil 16.45, saya nak pergi lepas asar esok pukul 4.45 macam tu, dia akan keluar notifikasi sama ada di kita punya laptop PC dan juga telefon. Kita boleh synckan akaun yang ada di laptop dan juga di dalam telefon yang sama. Okey, akaun sama telefon sama pun boleh, akaun yang sepadu sama pun tak ada masalah. Okey, dan seterusnya di bawah ni dia bagi pilihan kat kita sama ada untuk notifikasi ni dia nak ulang secara harian, bulanan, tahunan dan sebagainya. Contohnya kalau untuk beri kuih raya ni takkanlah sampai seminggu kan, tak logik lah. Isnin sampai Ahad pergi cari dekat Giant, Billion, mengatakan ada tempat sampai ke KL, sampai ke JB, sampai mengata tempat lah sampai seminggu nak beli barang kuih-kuih raya tak jumpa lagi. Tak mustahil. Jadi dia akan makan masa dalam 2-3 jam saja atau sehari. Jadi pilihlah don't repeat. Lebih logik lah. Kalau kata kita peniaga, orang-orang yang jual beli dia hari-hari, bolehlah pilih untuk seminggu ataupun secara bulanan, secara by bulan. Lepas tu dah puas hati, klik save. Nampak tak? Selain daripada dia keluar kat sini, kita boleh edit lagi, jangan risau. Okay, kalau kita dah masukkan dia punya masa dengan tarikh, kita masih lagi boleh edit selagi mana kita tak puas hati dengan masa, dengan tarikh yang kita masukkan di sini. Okey, sebelum saya pergi pada bahagian seterusnya, kita juga boleh letak lokasi yang kita nak pergi tu. Contoh katakanlah tadi saya set pukul 4.45 besok nak pergi ke Giant. Tapi Giant mana satu? Sebab satu Malaysia ni Giant merata tempat kan. Jadi klik pada bahagian select place ni dan kita type lah mana tempat yang kita nak pergi untuk beli cari barang keperluan kuih raya ni. Contoh katakanlah saya cari tempat yang dekat dengan saya ni, Giant. Contohnya nilai lah yang ada sekarang ni pun tak banyak kan. Contohnya yang dekat ni, contoh katakan nilai. Ini dia akan keluar alamat yang penuh, full alamat ni. Klik save. Secara automatik dia kata dan dia bagi tahu okey, besok pukul sekian dan di tempat mana dia akan keluar notifikasi tu. Tapi saya dah dapat tunjuk sekarang lah. Okey. Kalau perasan kenapa dia keluar
tempat saja dan dia tak ada sekali dengan tarikh dan masa sebab dia kena pilih salah satu. Okay, contohnya saya yang ni dulu. Nampak? Dia cuma letak dekat bahagian reminder ni untuk tarikh dan masa macam jadi tempat sajalah. Pilih setting ni adalah untuk salah satu saja. Okey, seterusnya. Contoh katakanlah nak cantikkan lagi senarai nota yang kita dah buat dengan penuh lengkap ni lah. Okey, pergi dekat icon Padlet, dia akan tulis background option pilihan background dia ada dua. Satu yang warna saja, nombor dua dia ada gambar dan warna. Okey, dia serasi dengan kontra. Contohnya lah, saya nak ambil background yang ada gambar. Okey, contoh saya ambil kalau barang biasanya dia akan bagi grosses. Okey, background dia macam ni. Lepas tu warna je saya nak ambil ungu lah. Jadi kalau perasan, kalau kita semua nampak dan saya pun boleh tengok, dia punya warna akan ada di bahagian control panel bawah, layer atas, ada gambar background yang kita masukkan tadi. Maknanya dua-dua boleh tangkap muat atau boleh dimasukkan sekali. Boleh masuk lah, kata ngam lah. Dengan nota yang kita dah buat dan nampak lebih menarik dan interaktif dan seronok lah. Kalau kita dapat notification tu, wow. Tengok nota dekat phone kita kan. Oh yo, nampak lebih smart dan kemas. Orang kata sistematik tu perlu ada jugalah. Jadi, ketikkan nota, kita boleh letakkan warna untuk background ataupun letakkan kita punya gambar-gambar sebagai latar belakang. Dan kedua-dua sekali pun boleh masuk. Okey, itu yang ketiga. Dan mengikut saya punya atas tadi, saya kena buat untuk yang kedua pada bahagian drawing. Okey, macam mana kita nak buat nota yang jenis yang melukis-lukis sikit lah, yang kena perlu lukisan. Okey, pergi dekat bahagian atas, dia ada control panel perkataan take a note. Okey, pilih ikon brush. Okey, ada brush icon. Okey, klik kat situ dan dia akan bawa kita kepada kertas kosong yang suci murni yang bersih ni. Lepas tu, saya nak perkenalkan lah. Saya nak kenalkan dengan control panel yang ada di sebelah atas kiri. Okey, yang pertama sekali yang ada gambar pemadam ni kita dah tahulah. Okey, kita boleh padam tulisan yang kita dah buat dekat bahagian papan putih atau kertas kosong canvas ni. Seterusnya kita ada pilihan marker. Yang pertama marker Yang kedua tak silap saya highlighter ke apa tak ingat. Cuma dia ada 3 jenis brush. Okey, dia ada marker, highlighter dan satu lagi saya tak pasti, dah terlupa. Tapi dia ada warna yang menarik untuk kita pilih. Untuk melukis, tulis dan sebagainya. Kadang-kadang ada jugalah nota-nota yang kita nak buat. Dia ada jenis bergambar, yang jenis nak melukis, nak tulis, nak cantikkan lagi lah, nak jadikan kita punya nota lebih menarik dan seronok, interaktif. Dan saya bagi tahu tadi, kita boleh tukar mengikut tebal tulisan yang kita nak. Contoh yang pertama ni saya ambil warna merah. Saya cuba tulis dekat kanvas putih. Okey, jadi dia akan keluar pekat sikit lah. Dia macam pekat-pekat cair tapi dia dah pekat. Okey, nombor 2 ni tak salah saya highlighter kot. Okey, saya cuba nak bagi gambaran kepada cikgu-cikgu sekalian. Okey, saya ambil warna hijau. Jadi saya tulis C. Yang ni dia lebih terang sikit dia berbanding yang jenis marker yang kedua. Yang ketiga ni yang jenis macam cair sikit, saya ambil warna coklat. Okey, dan kita boleh adjust juga ketebalan warna dan tulisan yang kita perlukan. Dan saya ambil yang tahap nombor 3 ni. Okey, tapi yang nombor 3 ni dia macam cair sikit lah. Lepas tu, okey, saya cuba tulis D. Nampak tak? Dia cair lah. Macam tak apa-apa nampak sangat kan?
Jadi yang ni dia macam watercolor macam warna yang tak terang. Okey, yang macam marker nombor 1 dan 2 dia terang, tapi yang tekak sekali yang nombor 2. Okey. Dan selain daripada kita boleh tulis, lukis dan buat apa saja yang kita mahukan, yang kita rasa sesuai. Boleh masukkan background juga untuk kanvas kosong atau papan putih ni lah. Ibaratnya kita nak bagi nota kepada anak murid kita dan tulis siap-siap lah dekat sini. Contohnya nak lebih menarik sikit, masukkan background yang dia ada bagi ni. Ada 3 pilihan. Okey, satu square. Macam cikgu-cikgu mat sesuai lah untuk background square. Nombor 2 dot sesuai untuk cikgu geografi ataupun mengikut cita rasa kita lah ya. Dan seterusnya buku garis 2. Garis 1, garis 2 pula. Lama tak masuk sekolah dah terlupa dah. Buku garis 1 Jadi background yang dibagi cuma ada 3 sahaja. Dan kita tak boleh masukkan background gambar kita sendiri. Itu untuk Jamboard adalah. Kalau untuk kit cuma yang diberikan ada 3 pilihan termasuk dengan yang kosong. Okay, jadi saya ambil yang garis 1 ni kan. Untuk cikgu, taska, macam guru-guru yang ada di prasekolah sangat sesuai kalau ada stylus tu ada pen magic kan. Tulisan tu lagi cantik dan capture lah, nampak lah untuk anak-anak murid kita. Saya pakai mouse dengan keypad ni, dia nampak macam buruk sikit dengan cakap. Okey. Seterusnya saya pergi kepada bahagian 3 titik kanan. Okay, kita tengok apa yang ada. Nombor 1, new drawing. Kita nak buat lukisan atau tulisan baru. Nombor 2, kita boleh masukkan gambar. Bukan. Bukan masuk gambar. Kita boleh jadikan kita punya nota kepada anak murid kita dan pelajar dalam bentuk gambar. Contoh, saya klik pada bahagian export image. Dia akan download saya punya tulisan ni dalam bentuk format gambar. Okey, jom kita tengok hasil dia sama-sama. Sekejap. Tengok on the way buka tu. Tadi tulisan saya yang dekat Google Keep tadi, dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Nampak tak? Kalau kita pilih garis 1, dia akan keluarlah background garis 1 dan yang dot tadi dan satu lagi. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, delete current drawing. Maknanya kita nak padam kita punya lukisan yang kita dah buat pada canvas kosong yang kita dah buat daripada awal. Okey, lepas tu saya perlu klik save. Saya kena reback balik. Okey, reback tu dekat sebelah kiri. Lepas tu, macam biasa, kita boleh masukkan tajuk dan juga dia punya nota sedikit penerangan lah. Contohnya nota ni saya masukkan hasil karya 5 sastera 2 contoh. Lepas tu nota dia saya tulis kat sini, saya type je, saya tulis sebagai kerja khusus kumpulan 1 contoh. Kalau kita dah masukkan dia punya tajuk dan dia punya sedikit penerangan, dah puas hati klik pada close. Okay, klik close, dia akan pergi ke bawah lah. Kalau kata kita punya lukisan atau dalam English the drawing adalah sangat penting, kita pinkan dia dengan cara saya ulang sekali lagi kaedah yang sangat mudah. Pergi dekat bahagian nota yang kita nak pin, dia ada ikon pin message, pin message pula, pin note. Bahagian pinkan nota kita, klik pada ikon pin, automatik dia akan pergi ke bahagian atas. Okey, selain daripada tu, untuk contoh pendek secara ringkas dia di sebelah kiri,
dia ada bahagian utama iaitu pengumpulan nota-nota kita. Yang kedua untuk nota yang ada notifikasi. Kita juga boleh masukkan label tapi saya tak perlu tunjuk sebab tak ada dalam tugasan. Tapi kalau saya boleh tunjukkan satu contoh, saya ambil nota yang saya dah buat awal tadi. Lepas tu saya nak masukkan dia sebagai label ataupun nama yang mudah saya sebut adalah penanda buku atau penanda aras. Ya, nampak sikit macam international kan, sebut dia tu biasa je. Nama tu dah megah, wow, macam tu lah kan. Okey, cara untuk buat label, pergi kepada nota yang kita nak jadikan label, masuk pada label tadi, pergi kepada 3 titik di sebelah kanan, 3 titik dan pilih add label. Kalau kita tak ada label, kalau tak buat apa-apa nama label, tak ada label lagi. Okey, kita masukkan nama label yang kita nak. Contohnya saya nak jadikan ni sebagai penting. Okey, kalau perasan, kalau saya search nama label penting tadi, dia tak ada kan, maknanya dia tak dapat nak cari, not search lah, not found. Jadi saya pilih pada plus create penting ni. Jadi tada, nampak tak? Kalau saya hidekan nota tadi, kalau saya pergi balik pada panel edit label, tak nak, dekat bahagian bawah reminder, dah ada satu label penanda buku saya, penanda nota tak sesuai buku. Ni khas untuk nota saja, buku tebal sikit, nota nipis satu-satu kan. Okey, jadi saya punya nama label penting buku penanda nota tadi dah ada di bahagian bawah. Nampak tak? Nanti untuk nama kita punya label-label yang lain pun dia akan menyusul daripada semasa ke masa mengikut nama yang kita letak dan masukkan. So sebenarnya archive ni macam saya beritahu tadi, nota yang kita nak letakkan di tempat yang sembunyi dulu, satu tempat yang rahsia, barulah kita masukkan dekat bahagian nota utama di notes atas tadi, dan yang terakhir iaitu bahagian bin yang kita padamkan satu nota yang tak guna. Jadi dia akan padam delete nota-nota yang ada pada kit ni selama 7 hari. Okey, jadi saya rasa setakat itu sahaja saya punya pembentangan untuk kali ini. Terima kasih di atas pada semua. Saya mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa tersilap kata. Saya serahkan balik pada Cikgu MK. Sekian, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan pada Arif atas pembentangan yang cukup berinformasi dan juga berkaitan dengan dua tajuk iaitu Google Calendar dan juga Keep. Okey, dan diharapkan juga perkongsian daripada hari ini sikit sebanyak dapatlah memberi satu lembaran baru bagaimana nak menggunakan dua fungsi ini untuk kerja buat kita seharian. Dan jangan lupa untuk mengisi borang maklum balas di ruangan komen, dan insyaAllah kita akan bersua lagi untuk sesi seterusnya, dan kami berdua mengharapkan apa yang kami kongsi ini sikit banyak boleh menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan dua tajuk yang kami kongsikan, iaitu Google Calendar dan juga Google Keep. Dan untuk ini kami akhiri sesi perkongsian kami ini dengan ucapan ribuan terima kasih atas waktu ataupun tontonan anda semua. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.